Assalamualaikum dan salam sejahtera semua anak-anak murid tahun 5. Selamat berjumpa kembali untuk sesi pembelajaran sejarah tajuk 6 warisan negara kita. Pada sesi ini kita sambung sesi pembelajaran yang lalu dengan membincangkan 3 lagi subunit dalam unit 2. Semoga anak-anak semua sudah bersedia. Pada sesi ini anda akan mempelajari kedudukan agama Islam dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu hingga merdeka, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dan peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Kita lihat subunit yang pertama dalam sesi ini iaitu agama Islam dalam pentadbiran. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Hukum Kanun Melaka yang kita pelajari dalam sesi sebelum ini menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri lain seperti Undang-Undang 99 Perak dan Hukum Kanun Pahang. Undang-undang yang digubal adalah untuk mengawal kehidupan manusia. Warga negara yang mematuhi undang-undang dapat menjamin keharmonian negara. Anak-anak, bagaimanakah undang-undang dapat melahirkan masyarakat yang harmoni? Perkara ini boleh dicapai melalui sikap kepatuhan kepada prinsip keempat rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang. Prinsip utama dalam konsep kedaulatan undang-undang ialah rakyat terikat dengan undang-undang dan wajib mematuhinya. Apabila undang-undang diutamakan, maka keharmonian akan wujud dalam kalangan masyarakat. Contohnya, kepatuhan masyarakat ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bagi membendung pandemik COVID-19. Anak-anak sekalian, bagaimana pula undang-undang Islam semasa zaman penjajahan? Semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, undang-undang Islam boleh diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British dan pendudukan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Kita lihat semasa penjajahan British. Pada zaman ini, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Manakala pada zaman pendudukan Jepun pula, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing dan Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Selepas pendudukan Jepun, British kembali menjajah tanah Melayu dan undang-undang Islam terus dilaksanakan. Walaupun kuasa asing datang silih berganti, namun apabila negara mencapai kemerdekaan, kedudukan agama Islam terus kukuh dan termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Anak-anak sekalian, mengapakah undang-undang Islam tidak digunakan sepenuhnya semasa zaman penjajahan British? Ini jawapannya. Pihak British hendak memberi pengesahan secara rasmi bahawa undang-undang Inggeris menjadi undang-undang utama pada ketika itu. Walaupun penjajah British memperkenal undang-undang Inggeris tatkala bermulanya penjajahan mereka di tanah Melayu, Inggeris juga menggubal beberapa undang-undang yang khusus untuk orang Islam sahaja. Antara statut awal yang digubal oleh Inggris adalah Muhammadin Marriage Ordinance 1880 yang bertujuan untuk mengatur dan mengawal selia hal ehwal perkahwinan dan kekeluargaan orang Islam. Seterusnya kita lihat subunit agama persekutuan Malaysia. Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia kaya dengan adat, budaya dan warisan. Namun demikian, agama Islam adalah agama persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Walaupun agama Islam adalah agama persekutuan, agama-agama lain boleh diamalkan. Rakyat Malaysia meraihkan pelbagai perayaan
agama dan kaum sepanjang tahun. Kita perlu menghormati agama dan kepercayaan semua kaum agar perpaduan negara kekal terpelihara. Anak-anak, kita lihat pula soalan ini. Apakah kepentingan menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan? Kepentingan menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan ialah kerana sudah diiktiraf sebagai agama persekutuan menurut Perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan. Secara tidak langsung, dengan menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan, rakyat turut menghormati Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Seterusnya kita lihat sub-unit ini, Islam dan perpaduan masyarakat. Setiap agama menuntut umatnya mengamalkan nilai hidup yang baik. Larangan terhadap perbuatan yang tidak baik juga ditetapkan dalam setiap agama. Islam menuntut umatnya mengamalkan nilai sejagat dan nilai kemanusiaan untuk membentuk perpaduan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Nilai sejagat dan nilai kemanusiaan dalam agama penting untuk mewujudkan keharmonian. Nilai-nilai yang baik ini perlu diamalkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Baiklah anak-anak, kita lihat apakah yang dimaksudkan nilai sejagat dan nilai kemanusiaan. Nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan. Yang pertama, sikap toleransi, bekerjasama dalam pelbagai urusan pekerjaan, menghormati tempat ibadat dan tiada paksaan dalam beragama. Nilai yang kedua yang ditekankan ialah kasih sayang, mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama, membantu mereka yang memerlukan. Nilai yang seterusnya ialah kesederhanaan, bersederhana dari pelbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap dan berpakaian. Nilai yang seterusnya ialah perdamaian, bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai dan tidak menjadi pencetus pergaduhan. Seterusnya kita lihat nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan. Perkara ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, iaitu mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangan yang dituntut agama. Seterusnya hubungan manusia dengan manusia, berbaik sangka dan saling menghormati sesama manusia. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan alam sekitar, iaitu memelihara dan mengindahkan alam sekitar. Baiklah anak-anak, kita imbas kembali unit 2 ini dari sesi pembelajaran yang lalu dan sesi pembelajaran sekarang. Kita telah mempelajari agama dianuti, kepercayaan dihormati, iaitu animisme, Islam, Kristian, Buddha dan juga Hindu. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita telah mempelajari bukti arkeologi, batu bersurat dan faktor kedatangan, peranan pedagang Islam, ulama dan juga sultan. Agama Islam dalam pentadbiran, kita telah mempelajari tentang hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Agama Islam dalam pentadbiran semasa zaman penjajahan British dan juga Jepun. Kita juga telah menerokai agama persekutuan Malaysia yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Agama Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan. Dan kita juga telah mempelajari Islam dan perpaduan masyarakat, iaitu sikap toleransi, kesederhanaan, kasih sayang, perdamaian, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Baiklah anak-anak, bagi menyemai rasa cinta akan negara, mari kita nilai kembali pembelajaran pada sesi ini dan kaitkan dengan diri sendiri, masyarakat dan negara. Untuk diri sendiri, kita boleh kaitkan nilai agama dalam diri penting untuk membentuk sahsiah yang cemerlang. Sebagai masyarakat pula, masyarakat haruslah saling memahami dan menghormati agama dan kepercayaan kaum lain bagi menjamin kesejahteraan bersama. Dan untuk negara,
Keharmonian negara mudah dicapai dengan mengamalkan toleransi, kasih sayang dan persefahaman antara kaum. Baiklah anak-anak, sekarang tiba masa untuk latihan. Untuk sesi ini, anak-anak diminta melengkapkan latihan pada muka surat 28 buku teks sejarah tahun 5. Sila salin dan lengkapkan dalam buku latihan. Baiklah anak-anak, selesailah sudah untuk unit 2. Pada sesi yang akan datang, kita akan membincangkan pula unit 3 iaitu Bahasa Melayu Warisan Kita. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi.